Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Macam mana, okey tak tu? Rasa semua dah minum air. Sekarang ni waktu untuk kita fokus dengan pembelajaran kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Hawari daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput Utara, Perak. Hari ini kita belajar tentang pendidikan moral tingkatan 5, penglibatan diri peneraju komuniti. Baiklah, Cikgu Hawari, teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu, silakan. Terima kasih, PJ. Cikgu harap murid-murid yang berada dalam talian dan yang berada di rumah setia bersama cikgu sehingga selesai pembelajaran. Kita teruskan kepada topik seterusnya, di mana kepada standard pembelajaran seterusnya ialah cara-cara melaksanakan program komuniti bersama-sama dengan Badan Kerajaan GO atau Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Yang pertama, perkara pertama yang murid-murid yang berminat atau individu yang berminat yang berada di luar sana mestilah mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Hubungi GO dan NGO sekiranya berminat. Anda boleh juga melayari laman sesawang rasmi yang terdapat di internet. Sekiranya anda berminat, anda selidik dahulu apakah yang anda minat, kemudian anda terus boleh mendaftarkan diri. Semuanya secara percuma, tidak dikenakan bayaran. Yang kedua ialah menyokong dasar dan program komuniti secara aktif. Maksudnya sekiranya anda tidak mempunyai apa-apa komitmen kerja, kenapa tidak anda melibatkan diri sebagai sukarelawan dan terus membantu pihak-pihak yang memerlukan. Yang kedua, mungkin anda mempunyai komitmen dengan kerja atau anda sedang belajar, anda boleh menyertai secara berkala. Bermakna anda boleh menyertai aktiviti-aktiviti ini di waktu petang contohnya atau di waktu malam. Kepada murid-murid yang bersama dalam talian dengan cikgu yang berada di rumah pula, mestilah dengan kebenaran ibu bapa atau penjaga. Yang ketiga adalah memberikan sumbangan keperluan asas. Kita mempunyai lambakan pakaian-pakaian yang lama yang tidak kita gunakan. Selama ini mungkin kita kumpul, kita buang ataupun kita bakar. Apa salahnya kita bungkus elok-elok dan kita berikan kepada mereka yang memerlukan. Kerana ada pakaian yang kita pakai yang masih lagi elok, yang boleh digunakan pakai oleh orang ataupun golongan yang tidak mampu. Yang kedua ialah makanan dan minuman. Yang ini juga adalah salah satu bentuk aktiviti, contoh cara-cara kita nak menunjukkan bahawa kita orang yang peduli tentang kesusahan orang lain ialah kita berkongsi makanan, kita berkongsi minuman. Sama ada dengan jiran kita sekalipun yang kita boleh lihat mereka berada dalam keadaan yang susah. Yang keempat adalah berkaitan dengan promosi dan tularkan di media massa atau media elektronik tentang aktiviti-aktiviti bantuan yang kita boleh menarik minat orang lain untuk sertai kita. Kita mempunyai media sosial seperti WhatsApp, kita mempunyai Facebook, Twitter dan pelbagai media massa untuk kita tularkan tentang cara-cara kita untuk melibatkan diri sebagai sukarelawan. Sama juga dengan media elektronik yang mana kita punya telefon bimbit. Anda boleh mewar-warkan atau tularkan kepada rakan-rakan atau keluarga tentang aktiviti sukarelawan ini. Yang seterusnya, anda semua bersama dengan cikgu ke ni yang dalam talian? Cuba lambai tangan. Cikgu tak kat seorang-seorang ke ni? Ya, cikgu. Okay, kami bersama dengan cikgu. Ya, cikgu. Yang kelima, menggalakkan ahli keluarga atau rakan. Kita tarik minat ahli keluarga kita untuk sama-sama menyumbangkan tenaga, idea dari bentuk fizikal, kemahiran untuk kita bantu orang lain. Mungkin abang kita pakar dalam membaik pulih rumah. Why not? Ataupun maaf, dengan izin, kenapa tidak kita meminta bantuan abang kita untuk membaik pulih rumah rakan kita yang rosak akibat ditiup oleh angin yang kuat. Kemudian membawa rakan bersama-sama. Membawa rakan bersama-sama dalam aktiviti sukarelawan akhirnya akan mendisplaykan diri rakan kita dan kita juga akan mengeratkan hubungan. Kerana aktiviti sukarelawan ini adalah lahir dari perasaan kasih sayang, perasaan ingin tahu, empati dalam diri kita kerana kita mengalami ataupun merasai kesusahan orang lain. Yang seterusnya, yang keenam ialah memberi sumbangan kepakaran. Macam saya ceritakan tadi, setiap orang mempunyai kemahiran, kepakaran dalam pelbagai bentuk.
ada orang yang boleh membantu dari segi motivasi, dari segi pengucapan awam, memberikan semangat. Ada juga pihak individu yang mahir dalam ICT, di mana mereka boleh mencipta aplikasi-aplikasi untuk menarik minat orang lain untuk mewar-warkan aktiviti sukarelawan kepada orang ramai. Seterusnya dari segi aspek komunikasi juga sama penting, di mana kita mampu menarik minat orang lain untuk bersama-sama kita menyertai aktiviti sukarelawanan ini. Yang seterusnya ialah pengetahuan dan kemahiran. Di sini maksud saya ialah setiap orang memiliki pengetahuan dalam bidang masing-masing, di mana kita boleh menggunakan kemahiran atau pengetahuan ini untuk membantu NGO dengan NGO ni untuk membuat pelbagai aktiviti atau program-program dalam pembangunan komuniti ini. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada aspek seterusnya, yang aspek terakhir dalam pembelajaran kita pada hari ini, Fizi. Boleh dalam talian, cikgu berikan warna merah di sini ialah cikgu tak suka. Cikgu tak suka orang yang tidak terlibat dengan aktiviti sukarelawan. Sebab cikgu bagi warna merah. Merah ini ialah warna garang. Betul? Betul, cikgu. Betul ke tidak? Cuba lambai kalau betul. Cuba lambai ke cikgu? Okey, good. Jangan bye-bye turun balik pula. Okey. Yang pertama, golongan yang memerlukan bantuan sukar mendapat pembelaan. Di mana orang yang tidak mahu melibatkan diri dengan sukarelawan akan menyebabkan berlakunya kematian. Orang yang sepatutnya menerima bantuan terbiar tanpa dijaga atau dijaga kebajikannya. Akhirnya terbiar dan meninggal. Itulah. Yang kedua, kesihatan tidak terjaga. Ada individu-individu yang mempunyai tidak mempunyai sanak saudara, sebenarnya hidup sendirian, sebatang kara, yang memerlukan bantuan kita sebagai sukarelawan untuk peduli kepada kesihatan mereka. Yang kita perlu bantu mereka. Sekiranya tidak terlibat, inilah kesan dia. Kesihatan dia terus tidak terjaga dan kita juga tidak mampu lagi menjumpa dengan golongan-golongan yang telah berusia, yang sebenarnya sakit dan meninggal begitu sahaja. Sedangkan mereka juga mampu memberikan sumbangan kepada negara. Kemudian masalah sosioekonomi. Apabila kepedulian ini tidak diambil kira, maka masalah sosioekonomi akan semakin teruk, di mana akan wujudnya golongan-golongan yang mempunyai kesusahan dalam kehidupannya. Yang kedua ialah generasi baru terjebak dengan tingkah laku antisosial, di mana apabila tidak terlibat dengan sukarelawan, dia tak tahu tentang kesusahan orang lain. Betul. Yang dia tahu tentang pentingan diri dia sendiri. Dia akan bersikap individualistik, di mana norma masyarakat selama akan terhakis, di mana dia tidak tahu nak berbahasa dengan cara yang baik dengan orang lain. Kerana aktiviti sukarelawan ini memupuk cara kita berkomunikasi dengan baik dengan orang yang susah. Kerana bila kita ingin membantu, kita mesti menggunakan nada suara yang lebih bersopan. Kemudian budaya hedonisme menguasai diri, di mana budaya hedonisme ini ialah budaya keseronokan. Ramai remaja pada masa kini terlibat dengan budaya hedonisme, ya Fizi, di mana mereka ingin keseronokan semata-mata. Mereka tidak mahu peduli tentang kesusahan orang lain. Yang ketiga ialah suka akan pemberontakan atau melanggar undang-undang. Suka sengaja melanggar undang-undang kerana mereka tahu bahawa aktiviti-aktiviti sukarelawan ini tidak membawa apa-apa kepada mereka. Sedangkan aktiviti sukarelawan ini adalah memupuk nilai kepedulian dalam diri, jati diri seseorang untuk membantu orang lain. Bila kita melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan, kita dapat mengikis perasaan penting diri kita terhadap diri kita sendiri. Maksudnya kita peduli dengan orang lain, mewujudkan sikap nilai kerjasama. Yang ketiga ialah manusia bersikap individualistik, di mana mereka tidak lagi mengambil peduli tentang masalah komuniti. Dia hidup sendirian. Dia tidak kisah apa yang berlaku kepada jiran dia. Dia tidak kisah apa yang berlaku kepada rakan dia. Dia tidak kisah apa yang berlaku kepada keluarga dia sendiri kerana mempunyai sikap individualistik ini. Kemudian tiada sikap empati dalam diri. Kalau dia melihat kesusahan, dia akan tutup mata dua-duanya, dia akan buat tak nampak depan mata. Dan yang ketiga ialah tanggapan bahawa hubungan sama manusia tidak penting. Yang penting adalah diri dia sendiri. Ini salah. Hidup mesti bermasyarakat. Aktiviti sukarelawan dan juga NGO dengan NGO ini sebenarnya adalah membentuk masyarakat yang bersatu padu. Yang keempat, jurang sosial semakin meluas, di mana golongan berada sahaja diutamakan. Ini sangat bahaya. Aktiviti sukarelawan akan mengikis sifat tamak. Apa yang kita ada, kita kongsikan. Kalau semua berkumpul pada seseorang tanpa dikongsi, akhirnya orang yang susah tidak dapat merasa apa-apa. Yang keempat, jurang sosial semakin meluas, di mana golongan berada sahaja yang diutamakan. Contohnya, mungkin golongan yang kurang berada tidak pernah merasai ayam goreng, di mana kita yang selalu makan ayam goreng, orang lain tak pernah merasa.
kita perlu kongsi, jangan makan seorang-seorang. Dengar Yang tu. kedua Baik, adalah Cikgu. wujudnya diskriminasi. Diskriminasi is mean kita bermaksud di mana kita suka melihat perbezaan dengan orang lain. Kita tidak mahu memperjuangkan kebersamaan. Apabila kita suka melihat perbezaan, maka implikasinya ialah keamanan terus tidak dapat dibangunkan dalam sesebuah negara. Baik. Kemudian hubungan kemasyarakatan akan terjejas apabila tiadanya orang yang tidak peduli kepada masyarakat, tidak peduli kepada apa yang berlaku kepada orang lain. Seterusnya, kelestarian alam sekitar terabai, di mana ekosistem juga terjejas. Orang tidak akan peduli apa yang berlaku kepada sungai. Orang akan tidak peduli apa yang berlaku kepada hutan, pembakaran terbuka. Orang tidak peduli tentang habitat, tidak peduli tentang di manakah binatang-binatang liar ini akan tinggal, di manakah binatang yang akan dibiarkan. Mereka tidak peduli. Maka ia akan memberikan kesan yang sangat besar kepada alam sekitar. Dan penyakit berjangkit juga akan menular, di mana kita tidak jaga kebersihan. Kerana aktiviti NGO dengan NGO juga ialah memperjuangkan tentang bagaimana kita melestarikan alam sekitar. Ya, Cikgu. Yang keenam, beban kerajaan dalam pembangunan komuniti meningkat. Ini bermaksud sebagai contoh tadi, sekiranya sampah sarak yang berluat luasa buang merata-rata tempat tanpa dijaga atau dibersihkan, maka kerajaan perlu menanggung kos untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Sebagai golongan sukarelawan, kita punya peranan untuk mengumpul sampah dan membersihkan kawasan komuniti kita sendiri. Yang kedua, ia tiada lagi sokongan masyarakat kerana orang tidak peduli apa yang berlaku kepada orang lain. Dan yang ketiga ialah kos pembangunan akan meningkat dan pihak kerajaan perlu menyediakan pelbagai lagi alat untuk menjaga alam sekitar. Maka saya telah pun jelaskan tentang kedua perkara, iaitu yang pertama tentang cara-cara melibatkan diri dalam aktiviti komuniti. Yang kedua tadi ialah tentang implikasi sekiranya tidak melibatkan diri dalam aktiviti komuniti. So saya rasa murid-murid yang dalam talian jelas ya apa yang cikgu jelaskan tadi. Kalau jelas boleh berikan tang kepada cikgu. Jelas tak? Akak jenis kawan-kawan? Semuanya jelas, Cikgu. So kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya. Ya. Di mana Silakan, Cikgu. aktiviti dekat aktiviti 1. Refleksi minda. Wow. Silakan, Boleh Cikgu. Fizi bacakan untuk cikgu soalannya? Baik, soalan pertama. Remaja pada hari ini beranggapan bahawa penglibatan diri dalam program komuniti tidak memberi manfaat. Berikan hujah anda. Soalan ini Fizi, saya ambil daripada buku teks KPM tingkatan 5 halaman 111. Di mana ia menguji tahap pemikiran murid untuk memberikan idea secara spontan untuk menjawab soalan ini. Baik. So yang ini pilihannya dan keempat mereka yang berada dalam talian perlu menjawab. Dan pilihannya saya berikan kepada Fizi untuk memilih dan setiap peserta hanya diberikan masa 1 minit setengah. Baik, saya memilih Komeki. Silakan, Cikgu. Komeki. Silakan Komeki, 1 minit dari sekarang berikan Silakan. hujah anda. Silakan, Meki. Pertama sekali, saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Manfaat dan kepentingan penglibatan diri dalam program komuniti merupakan suatu hakikat yang wajar diterima. Salah satu manfaat ialah melalui penglibatan dalam program-program komuniti, remaja dapat membantu untuk meringankan beban dan membantu menyelesaikan krisis yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh rakyat. Terutama melalui transaksi bayaran. Hal ini akan memastikan bahawa setiap golongan rakyat tidak kira status sosial atau ekonomi akan dijaga kebajikan mereka dan tidak dipinggirkan. Selain itu, penglibatan diri dalam program komuniti juga bermanfaat kerana remaja yang menjadi sukarelawan dapat peluang untuk membina diri sebagai seorang individu yang berempati dan serba boleh. Hal ini demikian kerana remaja dapat pendedahan kepada pelbagai jenis situasi apabila mereka menjadi sukarelawan. Melalui pendedahan ini, mereka akan belajar cara menyelesaikan konflik dan masalah. Secara tidak langsung, penglibatan dalam program komuniti juga akan menyumbang kepada pembangunan negara. Terima kasih Meki, jawapan yang sangat hebat tadi. Dan cikgu harap jawapan Meki juga adalah mewakili rakan-rakan lain yang berada dalam talian tadi. Dan sebenarnya Faizi, Ya, cikgu. Meki telah mewakili yang lain untuk mendapatkan 2 bintang juga kepada yang lain. 2 bintang. Gitu dia. Seterusnya adalah contoh cadangan jawapan cikgu. Ini contoh cadangan jawapan, kamu boleh lihat.
Nanti cikgu akan beritahu bagaimana kamu nak mendapatkan jawapan ini. Nanti kita di akhir pembelajaran kita cikgu akan beritahu di mana kamu nak dapatkan ini. Antara contoh bagaimana anda nak membina jawapan. Di mana setiap jawapan, contoh cadangan mesti ada pengenalan, mesti ada fakta, huraian dan contoh dan adanya penutup. Okey, ini contohnya. Okey, saya harap kamu faham tentang bagaimanakah untuk menjawab soalan esei dalam pembelajaran pendidikan moral untuk pada hari ini. Cikgu, berapa bintang yang kita nak hadiahkan kepada Meki ni, cikgu? Meki tadi dapat 2 bintang. Okey. Dia mewakili rakan-rakan lain dan rakan-rakan lain juga mendapat 2 bintang setiap seorang. Yeay! Baiklah, sementara Abang Fizi nak melukis bintang ni, kita kena rehat seketika, kita kembali. Selepas ini, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM